kita berkuliah pada malam ini. Yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu yang telah pun sudi memilih untuk berada di Gemit Kema Nur Iman bagi mengimarahkan kuliah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di halaqah ilmu pada malam ini, Allah limpahkan kurnia rahmat, tambahkan ilmu kita lagi. Mudah-mudahan hidup kita diberkati dan kita dilindungi, dan insya-Allah dengan izin Allah kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan sempurna dengan berpandukan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagi memohon keberkatan bagi majlis kuliah kita pada malam yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada kuliah maghrib pada malam ini Allah limpahi rahmat, keberkatan, dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan segala bangga dan sukacita, dipersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda untuk menyampaikan syarah kaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama panjat dan puji kita tertentu bagi Allah. Izinnya juga dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Artinya, dengan taufik dan hidayatnya, maka dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Maksudnya, dengan kudrat dan iradah serta ilmunya dan sifat hayatnya, maka jadilah majlis ilmu pada malam ini. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat. Khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah kita sambung pada kelas pengajian kita pada tajuk ciri-ciri beriman kepada Rasul-Rasul pada muka surat yang ke-154 pada pelajaran yang ke-8. Muka surat 154 pada pelajaran yang ke-8. Harus diingatkan untuk kita percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah itu memerlukan rahmat Allah semata-mata. Tanpa rahmat Allah, kita tidak akan dapat merasa berimannya kita kepada
nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Yang keduanya, kita juga tidak akan dapat merasa keimanan pada nabi-nabi dan rasul dengan tidak ada perasaan kasih dan sayang kepada nabi-nabi dan rasulnya. Yang ketiga, pelajaran yang kita pelajari tentang ciri-ciri beriman kepada Rasul adalah sebahagian ataupun jalan atau cara kita dikurniakan rahmat oleh Allah untuk cinta dan kasih kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Sebahagian. Sebahagian lagi, kita harap Allah SWT buka hijab kita agar Allah Ta'ala buka sejarah perjuangan nabi-nabi dan juga rasul-rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah dibukanya pintu hati, kita suka kepada sejarah-sejarah Nabi, merupakan tanda Allah Ta'ala kurniakan satu rahmat untuk kita kasih dan cintakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus kita itu jatuh hati kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Maknanya sirah Nabi diterangkan dalam Al-Quran, kemudian kita ketahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang Al-Quran tersebut. Kemudian daripada cara-cara dia menyampaikan, halangan-halangan dan sebagainya, itulah dikatakan perjuangan Rasulullah. Tapi perjuangan ini adalah atas taufik hidayat Allah. Itu yang kita nak kenal, nak tahu. Timbul perasaan kasih dan sayang kepada dia. Contohnya lah, orang sezaman dengan dia, maksudnya dia dan sezaman dengan dia, sezaman dengan para sahabat, 3 abad selepas dia, begitu bersusah payah untuk menyampaikan agama. Begitu bersusah payah mempertahankan agama. Dan begitu juga bersusah payah untuk nak memberi penerangan tentang agama. Kita pada saat ini, kita terima agama. Begitu punya mudah dan senang. Itu sebabnya hakikatnya Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepada kita. Susah senang daripada Allah. Susah itulah yang mengajar kita, mengenangkan nasib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menyebarkan agama, mempertahankan agama
dan yang berkaitan dengan agama. Begitulah. Jadi, mesej yang nak saya sampaikan ni, banyak-banyaklah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara lisan, dengan cara hati, dengan cara perbuatan. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cara mulut. Kalau dikatakan dengan hati, bagaimana? Kalau dengan perbuatan, bagaimana? Rasa kita berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW bererti terima kasih kepada Allah SWT. Inilah orang yang dia kenal kepada nabinya. Dia kenal kepada kekasihnya. Baik, satu hal. Hal kedua. Kepimpinan. Kepimpinan. Baginda Rasulullah SAW merupakan seorang pemimpin. Seorang pemimpin agama. Seorang pemimpin agama yang mempunyai sifat. Sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh dan juga sifat fatanah. Itu sebagai dikatakan itu apa? Ciri-ciri seorang pemimpin. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kawan, sebagai seorang teman, sama juga sebagai seorang isteri. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, sebagai ketua rumah tangga, sebagai sahabat, kawan dan sebagainya. Apakah telah ada sifat-sifat tersebut? Sifat-sifat apa? Sifat-sifat sidik, sifat-sifat tabligh, sifat-sifat amanah, sifat-sifat fatanah. Itulah sifat kemuliaan Nabi. Dan akhirnya setiap orang Muslim yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastikan dirinya ada ciri-ciri tersebut, ada sifat-sifat tersebut. Tanda dia. Pertama, ingatkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pergerakannya untuk nak bergerak. Bergerak maksud sini apa? Bergerak untuk nak menyampaikan agama. Menyampaikan agama ni apa? Nanti saya jelaskan satu persatu. Pasal kita ada tajuk tentang sidik, tabligh, itu amanah dan juga fatanah. Ya? Itu. Setiap individu kita ni adalah pemimpin, adalah khalifah. Khalifah. Dan yang terakhirnya, apabila kita tahu tanggungjawab kita sebagai pemimpin, apakah tanggungjawab yang nak kita sampaikan kepada, pertama, kepada ahli keluarga. Itu yang pertama. Yang keduanya, ahli keluarga ni maksud dia orang yang terdekat. Orang yang terdekat. Maknanya dia menyampaikan dengan secara sembunyi-sembunyi. Kita. Yang keduanya, kepada kaum kerabat. Kedua, kaum kerabat. Ketiga, baru kepada umum. Umum. Soalnya, adakah kita telah menjalankan tugas-tugas tersebut? Jika tidak, itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kita sambung pada kelas pengajian kita. Yang ke-8. Beriman. Maknanya orang Muslim itu, lelaki atau perempuan, mempunyai iman. Mempunyai kepercayaan dan keyakinan. Mempunyai akidah. Maknanya pegangan. Bahawa para rasul itu adalah maksum. Tidak melakukan sebarang dosa. Bersih daripada dosa. Saya ditanya oleh seorang hamba Allah. Oleh muridun lah. Dia kata, Ustaz, saya ingin bertanya. Para Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia menjadi Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala dah cuci hati dia daripada kekotoran-kekotoran najis-najis. Dia kata, maka jadilah Nabi dan Rasul itu, dia suci bersih daripada melakukan perbuatan maksiat atau sebagainya. Dan kita ini bagaimana, Ustaz? Kemudian saya jawab, kita juga Allah Ta'ala bedah juga, mencucikan juga hati kita dengan jalan zikirullah, dengan jalan ingat kepada Allah. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah, dicuci hatinya sebab dia nak menerima tugas tanggungjawab yang besar. Kita sebagai khalifah menerima juga tugas yang besar. Hati kita juga dibedah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui zikirnya. Baginda Rasulullah SAW dah bagi tahu lahirnya anak itu terserahlah kepada ibu bapanya. Nak mencoraknya Yahudi kah, Nasrani kah atau Majusi kah? Soalnya, adakah kita nak corak anak kita Yahudi, Nasrani ataupun Majusi ataupun sebagainya? Kenapa tidak kita kekalkan Islamnya? Baik. Kedua, nak mencuci hati tadi. Kita apabila sampai akil balik, kita dah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kedua ibu bapa agar kita mengingati Allah supaya mengekalkan hati yang suci bersih itu, mengekalkan Islam itu dengan jalan ingat kepada Allah. Sesiapa yang tidak diajar, dididik perkara agama, itu yang hatinya menjadi hitam. Setiap perbuatan maksiat yang dibuat, tertitis satu tanda hitam. Sampailah keadaan hatinya hitam legam. Sebabkan dosa dan maksiat tersebut. Alhamdulillah Allah Ta'ala taufik hidayat. Dikurniakannya kita rahmat untuk kembali kepada dia. Kita berhenti daripada berbuat maksiat. Maka kita itu ingat kepada dia. Maka perbuatan kita ingat kepada dia tadi, zikir kepada dia tadi, itu yang
mensuci hati kita. Satu kali ingat, satu kalilah untuk nak dibersihkan hati. Tahulah kita sekarang, jalan kita itu untuk nak mencuci hati supaya menjadi bersih, menjadi suci. Baginda Rasulullah SAW, dia terus ingat. Mula-mula dia jadi bersih, dia menjadi itu suci, sampailah dia menjadi putih, sampailah dia menjadi berkilat. Berkilat itu timbul cahaya. Cahaya itulah cahaya keimanan. Kita ni jalan bermujahadah. Perang. Hawa dan nafsu. Perang hawa nafsu macam mana? Berhenti. Bertobat daripada nafsu. Macam mana tu Ustaz? Berhenti daripada nafsu. Bukan bertobat di sini, aku buat maksiat-maksiat, itu telah ditentukan oleh syarat. Berhenti, bertobat. Tapi berhenti daripada nafsu, berkeinginan kepada duniawi. Beringinan kepada duniawi ni apa? Keseronokan duniawi. Kemashuran duniawi. Kena berhenti. Macam mana kemashuran duniawi ni? Minta dikenal orang. Aku siapa? Minta disebut-sebut nama aku. Siapa? Itu semua kemashuran duniawi. Berhenti, bertobat. Kalau itu di jalan, baru hati kita bersih, cuci. Tahulah kita perbezaan sekarang. Yang mana? Beriman bahawa para rasul-rasul itu adalah maksum. Tidak melakukan sebarang dosa. Pasal dia suci bersih. Dan terpelihara diri mereka. Adakah dia sendiri nak pelihara diri dia? Ya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Hati saya ingat kepada Allah. Atas taufik hidayat Allah. Dan terpelihara diri mereka daripada apa saja sifat. Dan juga tabiat yang boleh mencacatkan agama. Agama tu pakaian dia. Ulang balik. Pakaian dia ialah agama. Agama itu pakaian dia. Jadi apabila dia berbuat maksiat, maknanya dia mencacatkan agama. Katakanlah seorang al-hafiz Al-Quran. Ya tak? Maknanya diri dia adalah Al-Quran. Dia pergi ke tempat maksiat. Tu mencacatkan. Sama juga orang alim. Berjubah berserban. Pergi masuk panggung wayang. Cuba kita mencacatkan. Jadi dalam hal tersebut Allah Ta'ala pelihara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga tu pasal menjagakan agama tu. Ya. Dan tabiat yang boleh mencacatkan agama. Jadi tak cacat. Dan menjejaskan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi sifat itu dah memang sifat taat. Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala cipta, memang dia bersifat taat. Pasal Allah Ta'ala pilih dia dah. Atau tanggungjawab mereka menyampaikan risalah kerasulan. Yang dibebankan Allah kepada mereka. Jadi, memang dalam dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala pelihara? Sebab untuk menjaga agama. Kalau dia berbuat agama, kemudian berbuat melanggar agama, tentu sekali mendatangkan fitnah. Itu sebabnya Allah Ta'ala jaga. Kita tu sebabnya banyak bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga agama kita. Kita duduk dalam majlis ilmu ni. Itu Allah Ta'ala jaga. Jadi kita memandang tu, inilah kurnia rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul-rasul itu selaku utusan Allah tidak mengedepikan dan tidak meninggalkan kewajipan mereka. Dan tidak pula melanggar larangan Allah. Sebagai manusia.
kewajipan-kewajipan dia. Ya? Dan tidak pula melanggar larangan Allah. Ini semua mengajar kepada kita. Cuma sini jalan atau cara kita percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala jadikan dia bersifat demikian. Sekarang kita ikut Nabi-Nabi dan Rasul. Bersifat demikian. Jadi, mana yang tak kena, kita kena tinggalkan. Dan juga tidak melakukan sesuatu perbuatan. Tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan akhlak-akhlak yang luhur. Nabi dan juga Rasul. Tak bertentangan. Jadi semua akhlak dia lah. Dan juga terpuji. Tidak melakukan sebarang pengkhianatan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Siti Aisyah, ibu mukmin, orang-orang mukmin, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Cubalah kita bayangkan. Akhlak dia tu Al-Quran. Al-Quran itu akhlak baginda Rasulullah SAW. Jadi, 100% apabila kita percaya kepada kitab Al-Quran, secara automatik kita percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia akhlak Al-Quran. Jadi kalau akhlak Al-Quran di mana saja dia berada, dia tetap Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana linabiyyi an yaghul. Dan tiadalah patut bagi seseorang nabi itu disangkakan berkhianat. Dan tiadalah patut bagi seseorang nabi itu disangkakan berkhianat. Jadi sangka. Sangka ni memang dah berdosa. Kalau baik, sangka baik, alhamdulillah. Kalau kena baik, kalau kena tak baik, tetap berdosa. Itu pasal jangan sangka-sangka. Tapi, dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi. Maknanya kata sifat Nabi itu disangkakan berkhianat. Maknanya Nabi itu tidak dia bersifat khianat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut mengandungi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut mengandungi. Firman Allah dalamnya mengandungi pengertian bahawa Rasul-Rasul itu mempunyai tanggungjawab. Rasul-Rasul itu mempunyai tanggungjawab dan sifat-sifat kepimpinan. Dan sifat-sifat kepimpinan iaitu sidik, tabligh, fatonah. Sidik, tabligh, amanah dengan fatonah. Dan lain-lain akhlak yang luhur, yang baik. Yang mesti ada pada seorang Rasul yang dipertanggungjawabkan oleh Allah memikul bebanan-bebanan yang berat. Jadi Allah SWT mengurniakan rahmat kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Bersifat sidik, tabligh, amanah dan juga fatonah. Itu sifat-sifat kepimpinan. Itu yang saya cakap pada awal tadi. Kita sebagai khalifah di muka bumi. Baginda Rasulullah SAW dah menunjukkan kepada kita sifat-sifat kepimpinan. Iaitu ada 4. Itu agama. Kita percaya kepada baginda Rasulullah SAW sebab sifat-sifat dia. Sifat-sifat dia. Itu kita percaya. Usah dicari benda-benda yang lain-lain. Sebab agama kita tu dah menunjukkan sifat kepimpinan. Janganlah sebut kepimpinan mana-mana tu tak payah. Tapi kita tu mesti ada sifat sidik, tabligh, amanah
dan juga fatanah. Apa dikatakan sifat sidik? Iaitu benar. Benar dalam perkabaran. Benar dalam perkabaran. Apa yang diberitahu adalah betul, benar. Tempat ambilannya, tempat rujukannya, maka disampaikannya adalah yang hak, yang benar. Benar dalam perkataannya, tadi perkabaran, benar dalam perkataannya. Benar dalam perbuatannya. Daripada Allah. Daripada Allah. Itu yang kerap kali saya katakan tentang hakikat. Hakikat memang datang daripada Allah. Allah sahajalah yang mentahkikkan tiap-tiap sesuatu. Tak ada yang lain, dia. Itulah hakikat. Itulah hakikat sebenarnya. Jadi, benar tadi. Sama ada segi perkabaran, sama ada daripada segi perkataan, sama ada segi perbuatan. Adalah datang daripada Allah. Soalnya, apakah kita sebagai pemimpin? Pertama, apakah perkabaran daripada Allah yang ada tersimpan dalam kepercayaan keyakinan kita? Kedua, kita jadikan perbuatan kita kepercayaan keyakinan kita. Ketiga, kepercayaan keyakinan tersebut kita perbuat akan perbuatan tersebut yang tersemat pada hati tersebut adalah atas taufik hidayat Allah SWT. Apa perkabarannya? Sama ada kita tu memimpin dalam keluarga, di rumah ataupun di luar. Adakah ciri-ciri tersebut? Yang kedua, tabligh menyampaikan. Tabligh menyampaikan. Yang pertama tadi, apa benda yang kita nak sampaikan atas taufik hidayat Allah, atas petunjuk Allah. Maknanya datang daripada Allah. Kalau baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang dia nak yang dikatakan dia itu dikatakan sebagai seorang yang sidik, yang benar, dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kata daripada wahyu Allah Taala. Yang kita pula tentu ada pengisiannya. Yang keduanya tabligh. Tabligh maksudnya menyampaikan. Menyampaikan apa-apa yang diperintah Allah. Siapa ni? Kepimpinan tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi ataupun para rasul, iaitu menyampaikan apa-apa yang dititah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika yang pertama tadi yang dikatakan sidik, maknanya benar perkataan dia, benar pada segi perkabaran, benar pada segi perbuatan dia. Maknanya dia merupakan satu cermin. Cermin. Kita memandang. Sekarang ni apabila kita pandang cermin dan cermin, dia mengeluarkan. Itu dia kata tabligh. Iaitu dia menyampaikan apa yang dititah Allah SWT dengan jalan mengajar syariat. Mengajar syariat Allah Ta'ala dan menunjukkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maknanya ada bahan yang nak disampaikan. Kita, apa bahan yang kita nak sampai? Sampaikan pada apa? Kepada keluarga kita. Kepada anak-anak dan isteri. Pada cucu-cucu. Itu asal-asal. Kalau isteri, kepada suami. Dia dapat dah satu yang dikatakan dia dapat ilmu Allah, yang dia perbuat, yang dia faham, yang dia yakin. Maka disampaikannya. Kepada anak-anak, kepada suami dan juga kepada ahli keluarga di dalam. Apabila perkara tersebut, dia telah meyakini sampai gerak laku untuk disampaikan kepada seluruh ahli keluarga. Maka gerak tersebut, maka dia sampaikan. Sebab itu adalah terbit datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Lawannya kitman, menyembunyikan. Itu adalah mustahil. Mustahil. Memanglah mustahil. Sebab yang kita buat sekarang adalah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Apa maksud dia? Apa saja perbuatan kita itu, adalah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Taala perintah solat. Contohnya, bagaimana nak bersolat? Baginda Rasulullah SAW tunjukkan solat. Tunjukkan cara solat. Tunjukkan jalan atau cara bersolat. Maknanya, baru kita tu, apabila kita percaya tentang Islam, maka kita percayalah akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Maknanya benda tu satu. Itu dikatakan, kalau dikatakan sebagai seorang pemimpin, dia dah ada ilmu tentang solat. Ilmu tentang solat. Hikmah-hikmah, kelebihan-kelebihan tentang amal. Itu yang nak disampaikan. Terutama daripada dalam kalangan keluarga kita. Tak ada satu stop, tak ada satu berhenti. Sampai mati. Sampai mati. Maknanya, kita bagi tahu anak bersembahyang. Tunjukkanlah jalan atau caranya bersembahyang. Dia tak buat, kita tidak ada berasa bosan. Tidak ada perkataan putus asa. Tidak pula kita menghukum. Tidak pula itu. Aku diperintah menyampaikan sampai. Alung sembahyang. Sampai waktu subuh dah ni. Bangun sembahyang. Maknanya kata, satu kali. Dah sampai waktu. Sampai dah kita nak masuk sembahyang. Mari bersembahyang. Mak nak berjemaah sekarang. Tak juga datang. Tak apa. Lepas sekarang dah sembahyang. Bagi salam. Pergi sekali lagi. Bangun sayang. Dah sampai waktu sembahyang. Maknanya kita akan sampaikan benda tu. Sampai habis waktu. Habis waktu berhenti kah? Baru kita tanya. Alung kau sembahyang lah tadi? Tak. Kalau tak sembahyang nak, kau kena qada sembahyang. Kena qada. Sebab kalau kau tak qada sembahyang, di antara besok seksaan yang paling berat, kita bagi tahu. Adalah orang yang meninggalkan sembahyang. Ya, orang yang bersembahyang, orang yang dapat kebahagiaan besok di akhirat. Jadi bersembahyanglah. Maknanya kata kita tidak berasa bosan hari-hari bercakap. Hari-hari bercakap. Ya? Sampai ke mati. Baik. Itu dikatakan tadi sifat-sifat kepimpinan, iaitu dikatakan lagi sifat yang ketiga, iaitu amanah. Artinya kepercayaan. Artinya kepercayaan. Terpelihara Rasul-Rasul itu pada zahir dan batin. Dari melakukan pekerjaan yang haram, yang makruh, yang menyalahi. Utamanya daripada permulaan kejadiannya hinggalah ia wafat. Maknanya bersih. Ya, bersih. Lawannya khianat. Ya, khianat. Iaitu tidak terpelihara Rasul-Rasul. Mustahil lah. Mustahil lah. Sebab Allah Ta'ala yang pelihara dia. Itu dikatakan tadi. Dan yang keempatnya fatonah. Artinya cerdik dan juga bijaksana. Cerdik dan juga bijaksana. Melawan musuhnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Ya, melawan musuhnya di dalam segala hujah dan melawan segala dakwaan yang tidak betul. Tentang apa? Tentang agama. Itu dikatakan baik. Kita sambung. Lain-lain akhlak luhur yang mesti ada pada sebarang rasul yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikul bebanan-bebanan yang berat. Kalau kita lihatlah di tepi dinding tu, dekat Babu Salam tu, perempuan masuk sana ke? Tak Babu Salam. Oh, tak masuk kot. Di tepi masuk pintu Babu Salam tu, sampailah kepada penghujung ke tempat itu rumah Siti Fatimah tu, sifat-sifat Nabi tu, 99 sifat. Ya, yang dikatakan yang sungguh cantik dan indah dalam tu. Disebut saja
Itulah sifat Nabi. Ya, katakan cerdik, katakan pandai, katakan pemurah, katakan itu 1000, mereka kata 9. Dan itulah sifat-sifat dia. Ya, tapi firman-firman Allah itu Azza wa Jalla mengenai kesidikan rasul-rasul dan keluhuran akhlak mereka itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waskur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan bacalah wahai Muhammad. Dan bacalah wahai Muhammad. Maknanya Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ni turun kepada Sayyidina Jibril ataupun Jibrail untuk sampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, satu persoalan. Kita percaya malaikat dahulu. Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa, maha berperkuasa pada menjadikan tiap-tiap sesuatu. Jadi dia nak menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW atau kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya, dia memerlukan juga kepada malaikat. Kenapa? Sepatutnya dia boleh langsung teruslah. Itu persoalan. Sebabnya Allah Ta'ala nak menunjukkan, nak membuktikan kekuasaannya. Dia boleh menjadikan dan mencipta segala-galanya mengikut kehendaknya. Mengikut kehendaknya. Dia nak jadikan malaikat begini, dia tugaskan begini. Bukan menunjukkan dia bersifat lemah untuk nak menyampaikan wahyu. Tak. Ya, itu dikatakan. Dan bacalah wahai Muhammad di dalam kitab-kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ismail. Perihal Nabi Ismail. Nabi Ismail siapa? Anak siapa? Nabi Allah Ibrahim. Isteri siapa? Isterinya ialah Siti Sarah. Baik. Sesungguhnya ia adalah benar menepati janji. Sesungguhnya ia adalah benar menepati janji. Dan adalah ia seorang Rasul. Lagi berpangkat Nabi. Siapa dia? Nabi Allah Ismail. Siapa cakap? Allah Ta'ala sendiri cakap. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW siapa? Dia sampaikan kepada kita malam ni ayat tersebut. Kalau dah tahu dah ini semua, kita dengar sekali lagi. Allah Ta'ala beri tahu. Sifat seorang mukmin yang sentiasa dia berasa kurang di sisi Allah SWT. Walaupun guru tu menyampaikan ayat ni, aku dah banyak kali dengar, aku dah tahu, aku dah faham, aku dah itu semua, tetapi dia tetap mengosongkan diri. Sebab apa? Sebab dia kenal kepada Allah dan juga Rasul. Itulah sifat orang mukmin. Sentiasa bersifat tawaduk, merendah diri. Baik. Itu dikatakan Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail adalah anak sulung Nabi Ibrahim. Anak sulung Nabi Ibrahim yang mempunyai beberapa keistimewaan. Sebab tadi dia nak menceritakan nak sejarah ataupun sirah Nabi Allah Ismail. Banyaklah ceritanya. Dia kadang-kadang bersifat tawaduknya. Ya, sifat tawaduk. Sifat dia dikatakan itu cinta kepada agama dan juga kepada Nabi dan juga kepada Rasul, ayah dia. Bayangkan, ya tak? Seorang ayah tu dah tinggalkan omak dia di padang pasir yang kering kontang, yang tak ada berorang lalu pun di situ. Tak ada. Tak ada. Sebab diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang kali kedua. Mekah dah jadi dah. Bandar besar. Pusat ibadat dan sebagainya. Dia datang atas perintah Allah SWT. Ya tak?
untuk nak sembelih dia. Orang dewasa sekarang ni lah, kalau tidak berpegang kepada hukum Allah apa? Bahawa yang datang ni adalah Nabi Allah. Dia tahu Nabi Allah adalah ayah dia, Nabi Allah Ibrahim dan juga Rasul. Kita tengok keimanan dia. Tentulah kita tu memerang ayah tersebut. Walaupun ayah kandung tak bertanggungjawab. Tiba-tiba datang nak sembelih aku pula. Tak? Walaupun berserban berjubah. Makna itu cakap berhenti daripada nafsu. Ditunjukkan sembelihan tersebut. Itu gambaran hakikat sembelihan. Kita lihat lagi, dia datang. Orang bagi tahu, inilah rumah anaknya Ismail. Ya? Dan bagaimana pula isterinya yang tak kenal kepada bapa mertuanya. Betul lah tak kenal. Tak kenal. Ya tak? Ya, tiba-tiba datang je semua, mana nak buka? Nak buka pintu sebagai. Kita nampak lagi. Itu cerita lain. Ya? Kita nampak. Berjumpa Nabi Allah Ismail mengatakan untuk nak disembelih. Tapi Nabi Allah Ismail, kerana sifatnya dah jadi seorang Nabi, disuratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disuratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mempunyai satu sifat keistimewaan. Kalau inilah ayahanda, Allah Ta'ala perintah untuk sembelih aku, redolah aku. Sembelihlah. Tengok tuan-tuan. Tak ada cerita sejarah kau tinggalkan aku dengan omak dulu, tak ada cerita ni semua, tak ada. Tak ada. Ya? Dan begitu juga Nabi Allah Ibrahim datang atas bawa berita daripada Allah SWT. Baik. Nabi Ismail adalah anak sulung Nabi Ibrahim yang mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya ialah sifat menepati janji. Ia juga telah berkembang keturunannya di Mekah Al-Mukarramah. Dan daripada keturunannya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun daripada Adnan. Nabi Allah Ismail ada 10 orang anak. Dan di antaranya mula adalah Adnan. Itu unyang dia turunlah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waskur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Dan bacalah wahai Muhammad sekali lagi. Di dalam kitab Al-Quran, diperintah baca dalam kitab Al-Quran. Inilah perihal Nabi Idris. Sama. Sesungguhnya adalah ia amat benar. Tutur katanya dan imannya serta ia seorang Nabi. Allah Ta'ala bagi tahu. Itu pasal kita tu percaya keturunan-keturunan tersebut. Kepada Nabi. Dalam surah Maryam ayat ke-56. Maka Idris alaihissalam yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan telah ditinggikan pangkatnya ke peringkat yang tinggi darjatnya. Beliau terdahulu zamannya dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu firman Allah Ta'ala pula. Kita tengok susunan Nabi Allah dia. Maknanya Nabi Allah Adam. Selepas Nabi Allah Adam siapa? Baru Nuh. Ya. Waskur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan bacakanlah wahai Muhammad sekali lagi di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim. Sesungguhnya adalah ia seorang yang amat benar lagi menjadi Nabi. Yang amat benar. Ya, iaitu dikatakan siapa? Nabi, perihal Nabi Allah Ibrahim, surah Maryam. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Musa. Ya, sesungguhnya ia adalah orang yang ikhlas dan adalah ia seorang rasul dan juga nabi. Maknanya dalam Al-Quran ni diceritakan nabi-nabi tersebut, bacalah Muhammad, maknanya kata
dalam tu katakan penghulu sekarang Nabi, sifat Nabi-Nabi tersebut semuanya tersurat di dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu pasalnya Al-Quran tadi tu, akhlak dia. Nak katakan ikhlasnya Nabi Allah Musa, ikhlasnya lah Nabi Muhammad SAW. Benarnya lah Nabi Allah Ismail. Maka benarlah juga Nabi Muhammad SAW. Pasal dia penghulu sekarang Nabi. Banyak Al-Quran. Tu katakan Al-Quran. Baik. Nabi Musa AS telah diberi penghormatan bermunajat. Diberi penghormatan bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Gunung Sur Sina. Tahulah kita, wa kalamallahu Musa taklima. Jadi kalau kita mengaji ilmu tauhid, sifat kalam tu dalilnya tu berkata Nabi Allah Musa dengan perkataan yang sebenar-benar. Serta dikurniakan seorang saudara lelaki. Maknanya dia pergi Bukit Dr. Sina tu. Iaitu Nabi Harun alaihissalam yang menjadi penolong dan pembantunya. Firman-firman Allah Ta'ala tersebut, maknanya di atas tadi, adalah menjadi hujah dan dalil bahawa para rasul itu mempunyai sifat-sifat kepimpinan. Mempunyai sifat-sifat kepimpinan yang unggul. Sifat-sifat kepimpinan yang unggul dan akhlak yang luhur dan juga terpuji. Dan juga bertanggungjawab memikul beban-beban yang berat untuk disampaikan kepada kaum mereka masing-masing. Mereka kata para Nabi tadi. Maknanya semua ada tanggungjawab untuk nak disampaikan kepada kaum-kaum mereka. Itu Rasul-Rasul. Jadi fahamlah kita. Pertama seperti mana hujah saya mula tadi. Di dalam kitab ni tadi membicarakan apa yang tersurat di dalam Al-Quran. Benar. Jadinya Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul untuk nak mendatangkan perasaan kasih. Benar iman itu dah tetap. Aku percaya sebab tersurat dalam Al-Quran. Itulah akidah kita. Dan akidah kepercayaan itulah ahli sunnah wal jamaah. Namun ada juga perasaan-perasaan yang katakan macam selamba saja. Jadi apabila berlaku seperti ini, bacalah sirahnya, belilah kitab sirahnya. Ya, bacalah bagaimana para nabi dan rasul-rasul itu menyampaikan dakwahnya. Kita akan tahu nanti tentang bersusah payahnya mereka ini. Dan keduanya kita akan dapat merasa bagaimana dia mempertahankan agama yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Yang mana mereka dipertanggungjawabkan menyampaikan. Daripada halangan-halangan, kita akan merasa sangat. Yang ketiganya, terasa pada hati kita tu bahawasanya aku dapat agama sekarang daripada para nabi dan juga rasul, khususnya nabi kita Muhammad SAW. Begitu bersusah payah sampailah aku sekarang mendapat yang sempurnanya agama. Alih kepada ibu bapa kita bersusah payah melahirkan kita daripada putih bersih, daripada telanjang bulat, bersusah payah membalut badan kita dengan pakaian, menyusu kita, membesarkan kita dengan pelajaran pendidikan. Sampailah kita masuk bersekolah, mana yang sekolah. Sampailah masuk universiti, dah sampai ke tinggi, mana yang masuk. Semuanya itu daripada ibu bapa kita yang bersusah payah.
kita keluar, dah mendapat rahmat dan nikmatnya daripada susah payahnya ibu bapa. Bagaimanakah kita nak mendatangkan kasih dan sayang kepada ibu bapa? Dah pasti kita lakukan apa yang dia suka, itu yang kita bagi. Dia suka makan ikan gembung, maka aku bagilah, bawalah ikan gembung. Tak kala dia suka makan, begitu juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuka oleh Nabi, itu yang kita nak buat. Apa yang disuka oleh ibu bapa kita, itu yang kita nak buat. Yang dia suka, makan disuap. Makan disuap. Mandi dimandikan. Pakai baju dipakaikan. Itu yang dia suka. Maka itulah yang kita buat. Hilang graduate kita. Hilang ijazah kita. Hilang pangkat darjat kita. Hilang segala-galanya. Kecuali kita nampak ibu kita, ayah kita. Jadi saya harap dapat memahami akan hakikat tersebut. Jika dia dah tiada, dah pergi meninggalkan kita, muhasabahlah balik. Di mana kekurangan-kekurangan kita. Nabi cakap, kasihkanlah sahabat ibu kita semasa dia hidup dahulu. Ziarahlah sahabatnya. InsyaAllah, itulah cara jalan kita membalas budi. Wallahualam. Jadi setakat ini saja pada malam ini. Yang baik itu adalah bagi Allah SWT. Jika dia dapati kekurangan pada kelemahan saya. InsyaAllah. Kita sambung pada hari dan waktu yang lain. InsyaAllah. Ustaz, ada nak buka soalan tak? Ya, ya. Kita ada masa sikit. Kita ada lagi 17 minit kita ada. 9 suku kuliah Isyak. Ya. Boleh buka soalan. Saya berhenti pun untuk memberi peluang. Memberi peluang. Silakan jemaah. Baik. Ada mana nak bertanya soalan dengan Ustaz, dipersilakan. Jangan soalan ataupun apa yang ni semua. Jika ada terkilan tu, tanyalah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab spontan. Kalau tak boleh tu, saya bertangguh dulu. InsyaAllah, tiap-tiap penyakit mesti ada ubatnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Sifat yang wajib kita ketahui pada Rasul ada 4, yang mustahil 4, yang harus 1. Betul Ustaz? Betul, betul. Jadi kalau kita nak kenal sebenar-benarnya itu sifat Nabi kita, jadi kita buka dalam satu sisi yang lain yang betul-betul lengkap. Berhubung tentang 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil, 1 harus, maknanya 9 sifat. 9 sifat pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ya. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ada lagi saya bercadang kalau dipersetujui oleh itu pengurusi Gemur Nur Iman, apabila khatam kita itu kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, saya bercadang untuk buka kitab itu sifat 20 pengenalan khasas, itu Ustaz itu Mahathir Haji Jul, ya, itu kitab yang tinggi sekarang ni, dan saya pengajar ke surau lain masjid pun di antara kitab itu, dan juga kitab Al-Hikam dan sebagainya. Jadi itu amat baik untuk sekarang. Jadi kita khatamkan ini dulu, insya-Allah. Baru kita akan nampak terang jelas perkara tersebut, insya-Allah.
Ya. Dia pun tebal lagi ni Ustaz. Banyak lagi ni. Wallahu alam. Jadi kita bayangkan itulah kita panjang tebalnya. umur Ustaz. Tak, itulah tebalnya juga kata apa, kekurangan faham kita tentang agama. InsyaAllah, mudah-mudahan InsyaAllah. Allah Ta'ala akan buka benda tersebut. Itu. Kan. Baik. Ada apa pertanyaan kan kita berbual ni? Baik. Ada apa pertanyaan? Puan Sakia ada nak tanya soalan, silakan Puan. Ya. Puan Sakia ada angkat tangan tu tapi takut terangkat ke. Silakan Puan kalau nak bertanya soalan. Akak-akak ada nak tanya? Akak apa? Kak Enon? Itu Hajah apa? Hajah Zainon dengan Hajah itu jamaah. Dua-dua ni, satu kakak ipar, satu biras. Bismillah. Akak dengar je lah, Dek. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dia Nabi orang alim bagi tahu. Ia yang pertama, kalau tahu kita mengajar. Kalau tak boleh mengajar, belajar. Kalau tak boleh mengajar, tak boleh nak belajar, mendengar. Maknanya kata termasuk yang baik. Jangan jadi orang yang keempat. Orang mengajar pun dia tak seronok, orang nak pergi belajar pun dia tak seronok, orang mendengar pun dia tak seronok. Itu jangan jadi. Saya cakap tak seronok ya, tapi bahasa berat dia ada, bahasa beratnya tu. Alhamdulillah. Kita macam tu. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Silakan. Ada jemaah yang nak bertanya, silakan. Khalijah Kita ada lagi Sa'ad, masa. yang keluar nama dia. Puan Khadijah nak tanya lagi ke Puan Khalijah? Silakan. Puan Sakia? Tak ada, saya tertekan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nak suruh Ustaz huraikan tentang akidahnya kita dalam hari-hari ni kan. Takut kita salah apa tu, akidah kita lah. Apabila soalannya tu bagus. Mana kata dia kata itu apa nama dia? Huraikan tentang akidah kita. Maknanya akidah ahli sunnah wal jamaah lah. Jadi sebenarnya perjalanan kita ni dah hampir juga setahun dah kita sedang menghuraikan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan malam ni akidah yang dijelas yang terangkan ialah akidah kepada beriman kepada nabi-nabi dan juga rasul. Jadi beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Jadi pertamanya tadi, sebelum kita beriman kepada nabi-nabi dan rasul, di dalam ni dalil kita beriman kepada nabi-nabi dan rasul ialah Al-Quran. Hanya dijelaskan Al-Quran. Jadi apabila kita tu percaya kepada Al-Quran, itu akidah kita. Percaya kepada kitab. Nanti akan dijelas percaya kepada kitab. Dan juga Al-Quran ni, akidah kita tu, maknanya Al-Quran tu diturunkan atas perintah Allah SWT kepada malaikat Jibril AS. Mana akidah kita percaya. Ingat saja kepada Al-Quran, kita ingatlah kepada Jibril AS. Ingat kepada Jibril, ini adalah perintah Allah. Allah, Jibril, Al-Quran. Itu akidah kita. Kemudian diberi perkabaran tentang Rasul, tentang Nabi-Nabi. Jadi, aku percaya atas Allah SWT kepada malaikat dan juga kepada kepada Rasul. Ya, Allah, malaikat dan Rasul. Jadi, mana kata, apa yang kita percaya ni bermaksud rukun iman yang tersurat tu. Itulah pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang disarahkan. Maknanya kita tu tetap di dalam hadis sahih tersebut. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul.
Jadi insya-Allah baru nanti percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada untung baik dan untung jahat. Baru kita nampak. Baru lengkap. Katakan beriman aku kepada rukun-rukun tersebut. Jadi barulah datang soalan-soalan lagi panjang lebar perkara tersebut. Wallahu a'lam. Itu di antara akidah ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih Ustaz. Ha, Boleh faham dah. Baik, ada apa-apa pertanyaan lagi? Ada lagi 10 minit lagi. Jadi kita tu belajar. Jadi belajar ni melalui daripada guru kitab. Guru dan kitab. Sama aja. Jadi tempat ambilan. Dan tempat ambilan ni ada berkitab, ada berguru. Jadi pendek kata benda tu mengikut sunnah. Ikut sunnah. Jadi sunnahnya tadi itu daripada hadis tersebut. Seperti mana kita percaya kepada Allah, malaikat dan juga kepada kitab dan juga kepada Rasul. Jadi sama juga. Ada gurunya, ada kitabnya, ada. Jadi kita tak ada keraguan. Benarlah ilmu ni. Macam tu. Baik, ada apa-apa lagi? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta maaf kalau saya tanya ni kurang jelas sebab saya pun tak berapa faham. Ya. Cuma saya ada satu hadis kan yang dalam Sahih Bukhari yang tentang manisnya iman. Nabi SAW bersabda yang 3 perkara ada pada diri seseorang, dia akan dapat manisnya iman. Satu, dijadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Jika dia mencintai seseorang, dia tidak akan mencintainya kecuali kerana Allah. Baik. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilemparkan ke neraka. Jadi yang ini kan Ustaz, kalau kita nak kaitkan dengan yang kita belajar ni, kita nak mencintai Rasul kan, Rasulullah SAW, boleh ke Ustaz perincikan tentang bahagian ni, terutama sekali yang macam bahagian ketiga tu Ustaz. Benci. Ya. Baik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang saya sarahkan tadi. Mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dia melalui rahmat Allah. Rahmat Allah. Apabila kita hanya percaya kepada Allah yang dapat memberi kecintaan kita kepada kekasih dia, Nabi Muhammad SAW, bermaksud di sana dah ada akidah kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan datang selain daripada dia. Itu hakikat. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang dikatakan tadi, dia benci kepada neraka. Merupakan syarat untuk kita nak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana juga saya dah sarahkan, cuma sedar ke tak sedar. Saya katakan tadi, berhenti daripada nafsu, keinginan. Berhenti daripada keinginan. Keinginan apa? Aku berkeinginan untuk buat itu, buat ini. Aku berkeinginan nak itu, nak ini, nak itu. Berhenti. Makna bertobat daripada keinginan. Jadi, keinginan ini atau kehendak ini, dia keinginan ataupun kehendak ataupun terbit ataupun niat dan sebagainya. Maknanya dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jika ini sudah suci dan bersih daripada hati, perasaan, dah suci bersih daripada hati dan perasaan, insya-Allah Allah Taala akan kurniakan kita rahmat, cinta kepada Nabi. Rasa kasih kepada Nabi. Dan akhirnya
barulah kita merasa aku berbuat sesuatu adalah dengan kasih Allah dan juga dengan kasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa lagi? Oh, tak ada, kita rehat sekejap Ustaz. 5 minit untuk masuk kelas yang nombor 2. Maaf Ustaz, minta maaf saya sikit satu harap dia satu je. Ustaz Ya. jadi kan dalam penjelasan Ustaz tu macam kita lah, kita sebagai orang awam kan, Ya. bila kita cakap pasal kita nak buang nafsu, macam contoh yang paling biasa katakan membazir lah, kita dah ada satu tapi kita nak lagi benda lain kan. Jadi dalam kita yang macam kita ni orang awam ni, macam saya, kita nak ajar diri kita ni kita nak bersyukur dengan yang satu tu. Maksudnya macam kita tak ada rasa Ya, ya. nak menyempurnakan kehendak-kehendak kita yang macam kita lah, kita sedar tapi bila kita buat tu kita menyesal. Lepas tu kita patah balik. Jadi macam tu lah. Jadi kita ni macam berbolak-balik kan Ustaz, macam tu. Tapi kita nak konsisten tu. Itu dia soalan dia. Ya, ya. Saya faham. Baik. Berhubung tentang penjelasan saya, berhubung tentang berhenti daripada nafsu. Dia nafsu ni, ada nafsu terdidik, ada nafsu yang tidak terdidik. Yang dikatakan berhenti di sini, nafsu yang tidak terdidik. Saya nak sarahkan tu dulu. Nafsu yang tidak terdidik, tetapi nafsu yang terdidik adalah disuruh digalak. Jadi maknanya suruh galak, maksudnya makna kata di dalam semangat untuk berbuat. Semangat tersebut juga adalah tekad. Tekad tersebut adalah juga nafsu. Dia merupakan juga daripada akal. Akal, ya. Dan juga dia adalah juga daripada ruh. Ruh, akal, hati dan juga nafsu, benda tu adalah satu. Tetapi dia terdidik. Terdidik ni apa? Dididik. Siapa mendidik? Itulah tadi. Tiap sesuatu tu dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak pula dikatakan tadi kita berhenti daripada nafsu, maknanya nafsu ni keinginan. Mana boleh? Kita sebagai manusia mesti ada keinginan. Tetapi keinginan yang dibenarkan oleh syarak. Nafsu yang tidak boleh dibenarkan apa? Iaitu dikatakan berlainan daripada nafsu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita nak pergi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu sekali kita nak mengikut jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nafsu yang terdidik. Maknanya kalau nafsu tu katakan akal yang terdidik. Maknanya daripada segi hukum syaraknya, daripada segi hukum adatnya, daripada hukum syariatnya. Jadi benda tersebut tentu ada keinginan. Ada keinginan. Keinginan kita tu dikatakan tadi yang dikatakan kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan yang baik, yang bagus tadi. Ya, bukan maknanya kita tu menolak akal, menolak nafsu, menolak itu hati, menolak itu betul-betul nak tawakal kepada Allah. Tak. Sebab itu rahmat Allah, nikmat Allah. Wallahu a'lam. Baik. Okay Ustaz, kita berhenti sampai sini saja insya-Allah. Kita tutup majlis kita Ustaz dah 9.15. Ya. Okey. Alhamdulillah. Nanti ada nak tambah sikit. Rojita Salim. Ada lagi? Tak apa, Alhamdulillah saya dapat cantik. Alhamdulillah. Ya. Okey. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Kita sambung minggu depan ya insya-Allah. Ya, nampak ni dia makin panas. Panas tu Betul. maknanya itu kita ada keinginan untuk maju ke depan. Ada bersemangat, ada tekad. Maknanya untuk nak membangunkan hakikat tauhid kita kepada Allah SWT. Jadi insya-Allah. Ya, sama-sama.
Alhamdulillah syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan syarah beriman kepada Rasul. Tuhan sahajalah yang mengetahui segala yang gaib, melainkan mana-mana Rasul yang diredainya untuk dipilih Allah untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan tugas-tugasnya. Rasul-rasul itu selalunya utusan Allah, tidak mengenepikan dan meninggalkan kewajipan mereka dan tidak pula melanggar larangan Allah. Rasul-rasul itu bersifat kepimpinan, as-siddiq, tabligh, amanah dan fatanah dan luhur akhlaknya. Mereka itu dan banyaklah lagi ilmu yang telah disarahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita tangguhkan pengajian kita hari ini. Semoga semua yang disampaikan Ustaz memberi kita kefahaman, memberi kita ilmu yang bermanfaat kepada kita semua sebagai ilmu di dalam kita menuju ke jalan yang diredai Allah. Wallahu alam. Semoga semua usaha kita di dalam rahmat Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Saya wakili Gemanuk Iman. Mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kurangan kami sendiri. Lepas ni kita ada kuliah Isyak bersama Ustazah Hafzan. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa dan surah Al-As dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masya Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridai wa sidatin asyukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain, insyaAllah.